Kenangan irama merentas sama meneruskan lagi pertemuan untuk petang ini. Masanya sekarang untuk saya mengajak saudara, ayo sama-sama kita manfaatkan waktu untuk mengikuti perkongsian majlis ilmu di udara rancangan mustaqim dengan kerjasama penyiaran JAKIM dan telah disunting untuk terbitan siaran petang ini oleh penerbitnya Rocky C. Dan untuk rancangan mustaqim petang ini dengan tajuk berilmu tapi tidak beramal, kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Nur Azamir Haji Alias. Sama-sama kita ikuti Mustaqim di Radio Klasik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini Allah terus memberikan rahmat dan nikmat kepada kita. Biarpun ada perkara-perkara yang kita hajati belum kesampaian, belum berhasil, tetapi nikmat-nikmat yang lain kalau kita nak hitung, kalau kita nak kira, tidak terkira yang Allah berikan kepada kita. Sebab itu janganlah kerana satu perkara yang kita hajati belum tertunai, belum berhasil, belum berjaya, maka kita tak nampak nikmat-nikmat Allah yang terlalu banyak, yang telah, yang sedang dan akan kita kecapi. Muslimin dan muslimat sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan ini kita ingin membincangkan tentang satu topik, iaitu berilmu tapi tidak beramal. Pelik tapi benar, berilmu tapi tidak beramal. Ini menjadi suatu perkara yang pelik tapi dah biasa kebanyakan. Jangan tanya dan jangan nampak dengan orang lain. Saya dengan diri saya, saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan dengan diri tuan-tuan dan puan, kita tengok diri kita kan, supaya kita menemukan kebenaran untuk diri kita kan. Jangan kita nampak gajah di seberang gunung tetapi kuman di sebelah mata kita nampak pula. Jadi ini yang ingin kita memperkatakan. Dalam Islam, saudara dan saudari, Allah Subhanahu wa taala dan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita menuntut ilmu. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin atau kulli muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah suatu perkara yang wajib kepada setiap orang Islam, sama ada lelaki ataupun perempuan. Sehingga ada dikatakan satu ungkapan, tuntutlah ilmu walaupun sampai nak pergi ke negara luar ataupun negara China kan. Malah kata ulama, menuntut ilmu itu bukan saja semasa kita hidup, tetapi semasa kita nak dihidupkan, semasa kita nak dimatikan, kita terus disarankan berilmu dan menuntut ilmu. Sebab itulah setiap bayi yang dilahirkan, Allah Subhanahu wa taala, sunnah Nabi, seorang ayah ataupun penjaga mengazankan bayi itu. Ini satu proses awal. Malah bukan saja ketika bayi itu dilahirkan diingatkan tentang Allah, tetapi semasa bayi berada di alam rahim pun kan kita mengingatkan tentang Allah. Nabi ajar kita bagaimana kita nak berkomunikasi dengan manusia ataupun bayi kita di alam rahim ini dengan kita beramal, membisikkan, membaca Al-Quran, berzikir dan berselawat. Semoga mendapat pembelajaran kepada si bayi ini. Nantinya dia akan keluar ke dunia ini dengan suatu perkara yang dia biasa dengar semasa di alam rahim. Malah sewaktu kita ingin bersama dengan isteri kita, sentiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala supaya anak yang dilahirkan adalah anak yang baik, beriman dan berilmu. Menuntut ilmu bukan saja atal. Kalau menuntut ilmu ni masa orang dah meninggal pun ditalkinkan, diajar tentang mengucap 2 kalimah syahadahnya, mengingatkan tentang rukun Islamnya. Ini betapa pentingnya
dan proses ataupun belajar ataupun menuntut ilmu. Kerana menuntut ilmu itu merupakan suatu proses yang berterusan sepanjang hayat, iaitu proses yang berterusan untuk kita mengilmukan dari aspek pembangunan manusia secara seimbang, dari segi jasmaninya, dari segi emosinya, dari segi rohaninya, dari segi pemikirannya, inteleknya. Namun apabila kita telah pun berilmu, maka tanggungjawab berilmu itu ialah melaksanakan ilmu, kan? Melaksanakan ilmu. Biasa kita dengar orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmu seperti sepohon pokok, kan, tumbuh subur, besar, lebat dahannya, daunnya, tetapi tidak pula berbuah ataupun tidak ada hasil buahnya. Sia-sia. Maksudnya di situ ialah sia-sia. Jadi untuk kita mendapatkan suatu hikmah daripada ilmu kita, kita hendaklah beramal. Ya? Kalau kita belajar, ilmu ada tetapi kita tak beramal, maka kita tak tahu hakikat satu-satu ilmu itu. Maknanya kita tak tahu apa natijah, apa kebaikan, apakah hikmah, apakah kebijaksanaan daripada ilmu yang kita ada. Kan kita tak dapat nak menikmati dan merasakan ilmu itu. Kerana satu ilmu yang kita tuntut, kita dapat menjamah hikmah dan kebaikan, keberkatannya itu apabila kita beramal dengan ilmu itu. Contohnya, kan, ilmu mendirikan solat, kan? Ilmu mendirikan solat, apabila kita melaksanakan ilmu mendirikan solat dan melaksanakan solat, maka kita akan dapat hikmah ketenangan hidup, rasa bahagia, kan? Tetapi kalau kita belajar ilmu ada, laksana tidak, bercakap saja, maka kita tak dapat nak tahu tentang hikmah satu-satu ilmu itu. Sebab itulah setiap orang yang mengamalkan ilmu yang diperolehi daripada ilmu yang lain diperolehi dengan dia beramal. Ilmu yang diperolehi dengan beramal itu disebut sebagai pengalaman. Pengalaman itulah yang bernilainya hikmah yang ada padanya. Sebab itulah kalau kita tak buat, kita tak tahu. Kalau kita tak mengalami, kita tak rasa. Kan macam mana kita nak mengalami sesuatu perkara itu untuk kita rasakan apakah sebenar yang terkandung dalam ilmu itu, maka hendaklah kita beramal. Kan saya katakan tadi, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Kan ilmu tanpa amal umpama pohon yang tak berbuah. Dan contohnya ilmu berenang. Biarpun seseorang itu berilmu dari segi ilmu renang dia, renang kuat dada, kuat dentang, gaya bebas, terjunan dan sebagainya, tetapi dia dah belajar ilmu renang ni, bukan saja membaca 10 buah kitab, tapi satu perpustakaan dia baca tentang renang, namun dia tak pernah pun turun ke kolam untuk berenang. Agak-agak kalaulah dia menyeberang sungai, dia boleh selamat ataupun tidak, kan? Ilmu membicarakan tentang renang, kalau dibagi bercakap, kan? Kalau dia bercakap dalam panggung wayang tu pun tutup, dia masih lagi bercakap, kan? Kalau cakap kerana ilmu dia, tetapi dia tak pernah pun sekali pun turun di kolam renang untuk berenang, pergi ke laut untuk mandi berenang, tak ada. Turun ke sungai untuk berenang, tak pernah, kan? Hatta dia turun dekat kolam kat depan rumah dia pun yang yang kecil tu pun tak pernah. Tiba-tiba berlaku banjir, kan? Adakah orang ini akan selamat? Mami ada telefon mana? Berenang tak boleh. Sebab itulah ilmu dan kemahiran diperolehi tentang kebijaksanaan dan juga kebaikannya itu, yang akhirnya dinamakan sebagai pakar apabila ilmu itu dituntut dan setelah dituntut ianya diamalkan. Sesungguhnya orang yang berilmu tidak beramal, dia telah sia-siakan nikmat dan rahmat ilmu itu, kan? Kerana ilmu yang diamalkan itu, kita akan mengenal satu perkara itu.
Sebab itulah ilmu beribadah. Kan? Ilmu beribadah, bila kita beribadah, kita mengenal Allah. Tetapi kalau kita tak beramal, kita ada ilmu tapi tak beramal, kita tidak dapat mengenal sampai dah. Allah. Mengenal Allah bukan saja melalui akal fikiran. Mengenal Allah melalui hati yang sebenarnya. Hati boleh mengenal Allah apabila kita beramal dengan amalan yang ada ilmu dituntut sebelum. Kan bila kita beramal dengan ilmu yang kita pelajari, maka ianya akan membuka lembaran pandangan hati. Kan? Mungkin pandangan akal fikiran itu bila kita belajar, kita faham. Tetapi kita nak rasa nikmat ilmu itu ialah kita mesti beramal. Sebab itulah orang yang berilmu tetapi tidak beramal, dia tidak menatijahkan kesan peribadi yang baik yang disebut sebagai akhlak. Kan? Contohnya ialah bagaimana seseorang itu nak menjadi akhlak yang mulia walaupun dia dalam peperiksaan SPM dia, kan, peperiksaan dia pendidikan Islam semua A campur atau A+, tapi dia tak sembahyang, dia tak beramal dengan sembahyang, dia tak beramal dengan puasa. Bagaimana dia boleh membentuk peribadi dan akhlaknya? Saudara dan saudari yang dirahmati Allah, tuntutan berilmu adalah amalan. Daripada ilmu yang diamalkan itu menjadikan kita seorang yang berpengalaman, yang merasai nikmat satu-satu apa yang kita tahu. Semoga perkongsian ini bermanfaat, menjadi dorongan untuk kita beramal dengan ilmu yang kita tuntut. Tanggungjawab ilmu selain daripada menyampaikan, ia perlu diamalkan. Bila kita beramal, kita akan menemukan keindahan ilmu itu sendiri yang disebut sebagai hikmah. Salam hormat daripada saya. Semoga saudara dan saudari dirahmati, diberkati dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi salatan anta laha ahlu wa huwa laha ahlu. Radio Klasik menjamin kenangan irama berentasama. Demikian dari saudara keterangan yang disampaikan oleh Bahagia Ustaz Nur Azamil Haji Alias untuk tajuk berilmu tapi tidak beramal, perkongsian istimewa untuk rancangan Mustaqim petang ini dengan kerjasama penyiaran JAKIM dan telah disunting untuk terbitan siaran oleh penerbitnya Robi Zain. Jangan lupa untuk sentiasa ikuti perkongsian rancangan Mustaqim yang kami udarakan setiap petang 6.45 minit petang istimewa.
13. Gamit kenangan. Radio Klasik menggamit kenangan Ibama melintas zaman. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Untuk makluman Kota Kinabalu Sabah, wilayah Persekutuan Labuan dan Kuching Sarawak telah masuk waktu solat fardu maghrib di tempat saudara. Seterusnya Kuala Terengganu 7.11 minit malam, Kuantan Pahang 7.15, Kota Baru Kelantan 7.13. Johor Bahru Johor 7.14, Bandar Raya Melaka 7.19, Georgetown Pulau Pinang 7.22, Seremban Negeri Sembilan, Alustar Kedah, Kanga Perlis, Ipoh Perak, Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.20 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.
Nikmati lagu-lagu indah menemani perjalanan saudara hanya di Mutiara Klasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari pendengar Tazkirah Klasik, saya Ustazah Isfadiah menemani kalian semua dalam ruangan ini. Baik, dalam kehidupan kita, kita sentiasa mengejar kebaikan dan kita tahu ini merupakan amanah dari Allah, tugasan daripada Allah Jalla wa'ala. Kita sedang memandu pun, kita sentiasa mencari peluang. Sedang memandu tuan-tuan, sentiasa mencari peluang untuk melakukan kebaikan. Masya Allah, kita sedang berada di rumah ni, mengurus anak-anak dan keluarga. Itu juga merupakan satu kebaikan. Tuan-tuan, ada 4 perkara ini, sifat ini. Kalau dia memang baik, tetapi dia akan jadi lebih baik lagi